Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Asas Aqidah Islam. Sudah sampai pada muka surat 261. Bab yang ke-32 yang merupakan bab yang terakhir daripada kitab ini. Jadi tajuk kita pada malam ini iaitu istighfar. Apa maksud istighfar? Istighfar artinya kita mohon pengampunan daripada dosa. Itu maksudnya istighfar. Mohon supaya dosa-dosa kita ni diampun oleh Allah. Itu artinya istighfar. Tiap-tiap manusia tidak akan terpelihara dirinya daripada melakukan sesuatu kesalahan atau dosa sama ada kecil maupun besar. Maka pengarang kitab ini kita lihat siapa dia, Ustaz Abdul Aziz Omar Ahmad. Dia nyatakan, dan serupa itu jugalah ulama-ulama yang lain menyebut bahawasanya semua manusia tak terkecuali melakukan dosa, tak kira dosa kecil ataupun dosa besar, kecuali para nabi dan rasul. Daripada itu manusia, Allah Ta'ala pelihara mereka. Lain daripada itu, maka semuanya ada dosa kecil dan juga ada dosa besar. Apa tu kalau keluarga Nabi pun hanya dia keluarga Nabi, tetapi tidak sunyi daripada dosa kecil ataupun dosa besar. Maka kerana itulah wajib ke atas kita untuk memelihara sebaik mungkin daripada berlaku atau terjebak tak sengaja, tapi hati-hati insya-Allah Allah Ta'ala pelihara. Maka yang lebih teruk, sengaja dia buat kesalahan yang terang-terang dia tahu itu salah. Maka dosa kecil, contohnya seperti melihat sesuatu yang boleh menimbulkan nafsu. Masuk sini, nafsu syahwat. Dia tengok sesuatu yang boleh menimbulkan nafsu syahwat dia. Tapi kalau dia tak sengaja melihat, tidaklah dosa, walaupun dosa kecil. Dia tak sengaja. Macam mana boleh tak sengaja? Berhenti dekat traffic light. Berhenti. Bolehkah kita nak langgar lampu merah? Tak boleh, kita berhenti. Bila berhenti adalah yang pakai skirt lalu depan kereta kita. Maka Nabi kata, pandangan yang pertama tak apa. Tapi pandangan yang kedua maksudnya melihat dengan sengaja. Yang tadi lalu. Rasa, hati kita rasa, selok pendek ni. Nampak bonjol ni. Macam-macam lah. Jangan balas tengok kali yang kedua. Itu dosa. Tapi Ustaz, teruk apa? Bukan dia sengaja. Lalu lintah macam tu. Dia tengok itu nama dia tertengok, ternampak, maka tidak berdosa. Itu contoh dia, iaitu melihat sesuatu yang boleh menimbulkan nafsu. Kalaupun tak timbulkan nafsu, fitnah juga merupakan satu kesalahan ataupun dosa. Dia kata saya duk tengok tapi tak ada nafsu apa. Jenis saya ni mana ada nafsu. Tak boleh. Kalau kata betul, dia tidak menimbulkan nafsu syahwat dia, tapi ada panggu dosa yang lain. Apa dia? Fitnah kepada orang lain.
Walaupun diri dia tak terkesan apa pun. Biasa. Macam tak ada apa. Tapi bolehkah duk bohong orang? Betulkah dia macam tu? Kan? Tapi mana nak beritahu sekiranya macam tu? Maka ada dosa yang lain. Apa dia? Tadi yang kita sebut bibit-bibit fitnah. Apa lebay duk tengok. Walaupun tidak menimbulkan nafsu syahwat dia. Dan keinginan tu maksud nak. Suatu yang menimbulkan nafsu syahwat dia nak. Maka dosa dia. Tu macam mana? Jangan dilayan. Biar dah dia lalu macam tu, jangan dilayan. Tengok kali yang kedua, dia kata bukan kali yang kedua. Masih kali yang pertama. Macam mana Ustaz? Nampak ni. Kadang-kadang soalan ni Ustaz mau cermat sikit. Ustaz, saya tengok perempuan tak pakai apa Ustaz. Berapa kali tengok? Sekali tengok. Ustaz tu kata tak apa, pasal sekali tengok. Jangan kali yang kedua. Kan? Mau tanya juga. Kan? Sekali tengok tu berapa minit? Kan? Dia begitu. Pasal apa? Pasal dia tak kejip mata. Tengok. Oi, kawan cakap. Kan? Dia kaji ni. Macam mana nak boleh juga benda ni dia tak jadi dosa, dia jadi halal. Kan? Oh, macam ni maksud dia. Kan? Kedipan mata. Dia bukan masalah kedipan mata. Tu kalau dia tengok daripada start, dia nampak tu macam tu mata dia. Tak pejam-pejam. Dosa. Kan? Maksud Nabi ni, pandangan mula yang dia nampak. Lantak api, yang tak tutup biji mata pun. Kan? Tetap dikira sebagai dosa. Kan? Walaupun dia tidak berkedip mata dia. Bukan pasal dia berkedip mata. Berapa kali aku nak kira ni, bukan. Jadi begitu. Ini contoh yang disebut dalam kitab ini, jenis daripada dosa kecil. Mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Sia-sia. Apa maksud sia-sia? Tak berfaedah. Beza tak dengan yang dosa? Dosa. Kan? Cakap yang dosa, mohong, lagi apa? Mencarut. Itu dosa. Yang ni sia-sia. Sia-sia ni tak berguna. Tu sia-sia. Tak berguna. Tak berfaedah. Nak kata dosa pun tak. Nak kata pahala pun tak. Yang tu pun tak usah buat. Kan? Pasal apa? Pasal kita juga dianggap sebagai rugi. Kita lepaskan masa tanpa pahala. Saya tak buat dosa. Tapi benda ini sia-sia. Benda ini tidak bermanfaat. Dan sebagainya. Banyaklah contoh-contoh dosa kecil ni. Kan? Kalau dosa besar ni ada kiraan dia. Ada kiraan dia. Walaupun ada yang kira sampai 100, 200, ada kiraan dia. Tapi kalau dosa kecil ni, tak boleh nak kira. Asalkan suatu itu bercanggah dengan syariat, maka ianya dosa kecil. Melainkan kalau membabitkan perkara yang besar, dosa besar. Tapi ingat, ni kena ingat betul. Apa dia? Dosa kecil pun boleh jadi dosa besar. Macam mana pula boleh jadi? Apabila dia bangga dengan dosa kecil dia. Apabila memang rutin harian dia buat dosa kecil. Tiap-tiap hari macam tu. Senin macam tu. Selasa macam tu. Kita ambil contoh apa dia? Yang kata dosa kecil. Lain daripada ni. Tak mahulah. Banyak lagi kot. Ada. Dosa yang contoh ni. Dosa kecil. Kita kata ganggu orang. Kan? Dia suka ganggu. Senin ganggu, Selasa ganggu, Rabu ganggu, Khamis. Kerja dia suka duk ganggu orang. Kan? Walaupun orang tu tak sampai nak teriak. Tak ada pun luka parah dan sebagainya. Tapi tak seronok orang dengan dia ni. Tengok-tengok, mula rasa tak seronok dah. Tak syok dengan dia. Kan? Pasal apa? Pasal adalah rasa tu, hati kita jadi kecil hati kita dengan dia. Maka dosa kecil, tapi kalau selalu. Kan?
maka ia menjadi dosa besar. Ya, ulama kata apa? La saghirata bil isra. Tak ada lagi yang dikatakan dosa kecil apabila selalu kita buat. So, dia bangga. Dia seronok dengan dosa kecil dia buat, dosa besar. Dia buat dosa kecil tu dia habaq ke orang. Dosa jangan habaq ke orang, dia jadi besar. Lah orang tahu bukan daripada kita. Orang tahu daripada mana? Saya habaq. Kita yang bocor, kita yang bagi tahu. Tapi bab dosa apabila kita buat orang tak tahu kita habaq, ini cukup bahaya. Tahu cukup bahaya apa maksud dia? Amat bahaya. Orang tak tahu dia pergi habaq. Ini daripada jenis yang disebut sebagai mujaharah. Mujaharah. Ada sebuah riwayat, setiap umat aku ni insya-Allah Allah Ta'ala akan beri pengampunan. InsyaAllah akan ada kelepasan daripada salah dia. Melainkan golongan yang mujahirin. Mujahirin iaitu apabila dia buat kesalahan dia habaq ke orang. Padahal orang tak tahu. Dia kata, tuan-tuan, ni nak habaq kan. Sementara duk tunggu duha ni nak habaq sikit. Malam tadi saya masuk reban kawan sebelah. Oh, ingat aku ada ayam. Tak ada ayam. Nampak? Bolehkah? Patutkah dia kata macam tu? Dia cerita macam tu. Elok tak perbuatan dia? Elok apa? Masuk reban orang. Elok lagi. Jadi, tu contoh dia. Perbuatan dia, tindakan dia disebut sebagai mujaharah. Dia duk bongkak pula. Dia pergi cerita ke orang. Padahal orang tak tahu. Ni Allah Ta'ala marah. Macam mana Allah Ta'ala nak ampun ke dia ni? Allah marah. Sedangkan perbuatan dia Allah Ta'ala lindung, tutup aib dia, dia buka aib dia sendiri. Kita ni aib siapa pun kita tak boleh buka. Saya tahu, tutup. Aib diri pun tak boleh. Aib orang patah lagi. Apa tu macam mana? Apa macam mana? Mana habaq lah. Pasal apa nak habaq? Nampak? Ni jenis manusia yang gatai nak habaq ni. Ada. Gatai ni banyak. Tak satu tajuk gatai, tak kat bawah ni. Kan? Gatai pasal panau, gatai pasal nak habaq, macam-macam. Dia boleh buh dalam tajuk yang kata gatai. Tak salah gatai duk habaq. Macam tu kan. Ataupun kesalahan-kesalahan besar. Biar kita buat contoh sikit tentang dosa kecil tadi. Tapi ingat, bahawasanya dosa kecil boleh menjadi besar. Kita sebut tadi. Kemudian tersambung di sini. Ataupun kesalahan-kesalahan besar. Seperti membicarakan keaiban orang lain. Oh, kita ingat tu kecil ya. Habaq keaiban orang lain. Tetapi sekiranya kalau untuk diadili, kita sebagai saksi berhadapan dengan mahkamah, tiba kita dipanggil sebagai saksi, petuduh dan sebagainya, yang tu cerita lain. Ni dah bukan kait dengan turun saja. Geram. Ini peluang aku. Ini peluang aku. Kadang-kadang reka. Lagi teruk dosa dia. Benda ni tak berlaku, dia reka. Mana reka? Benda ni betul. Betul pun tak boleh buka aib orang. Habis itu macam mana? Selesai macam tu je. Dah lagi orang tak tahu. Buat apa nak bagi orang tahu? Islam ni syariat yang cukup indah. Seronok kita berada di bawah naungan syariat. Indahnya hidup bersyariat. Tahu tak tuan-tuan? Buku siapa susun? Indahnya hidup bersyariat. Mahal. Tapi jualan dia Masya Allah. Dengan kulit yang cantik, dengan isi muka-muka surat yang kualiti dia punya retah dia. Kemudian contoh dengan gambar yang berkala, tajuk dia yang tu.
indahnya hidup bersyariat. Musyid Kutub buat satu tafsir fi zilal al-Quran, di bawah naungan Quran. Kalau itulah cara kedudukan kita, seronok dengan syariat Allah, berada di bawah naungan Quran, tambah satu lagi sunnah, bawah naungan sunnah, hidup kita ni seronok. Pasal apa? Pasal sudah jelas dalam Quran dan sunnah macam mana cara kita nak corakkan hidup kita. Berapa nak bongkak, berapa nak cerita, berapa nak aibkan orang, tapi main iblis syaitan ni, itulah dia. Yang duk berlaku sekarang ini. Kalangan-kalangan ustaz kita yang didakwa, yang dituduh, diaibkan dan sebagainya. Baiklah. Maka ianya dianggap sebagai dosa yang besar. Berdusta dan lainnya. Tu kalau kau tu buat salah, tak usah kata kawan tu. Kita sendiri pun kalau kita buat salah, nak cerita buat apa? Istighfar banyak-banyak. Solat sunat taubat. Ubah sikap. Bagi elok. Loh, siapa tak tahu? Buat apa nak bagi orang tahu? Kita dengan Allah Ta'ala bila taubat nasuha saja, hilang habis. Tak ada salah apa. Orang tu pun macam tu, tiba-tiba kita yang jahat bongkar aib dia. Maka ia bukan perkara yang kecil, bahkan perkara yang besar. Berdusta iaitu bohong dan lainnya. Lain tu banyaklah. Jenis-jenis daripada busuk hati ni banyak. Oleh itu mereka perlu memohon keampunan. Oleh kerana itu, setiap manusia, jangan dok kata saya tak buat salah apa ustaz, saya tak dosa apa, berapa saya nak istighfar. Ini pun pernah juga saya dengar. Satu hamba Allah dia kata, ustaz saya nak istighfar pasal apa? Pasal apa ni? Cuba ustaz abang main. Pasal apa saya nak kena istighfar? Tak ada dosa apa? Oh, cakap macam tu pula. Ni Nabi ke? Ni Rasul kan? Nabi Rasul pun istighfar bukan main. Pada Allah Ta'ala pun siap-siap dah. Istighfar, baca Quran sungguh-sungguh Nabi kita ni. Solat malam, berbengkak-bengkak kaki, berpecah kaki Nabi, punya berdiri lama, solat, padahal Allah Ta'ala dah ampun dah dosa dia. Bagi kita, daripada start habis syak tidur sampai cerah. Tak ambil kesempatan untuk qiyamul lail, untuk tahajud sepertiga akhir malam. Saat itu doa mustajab, saat itu Allah Ta'ala ampunkan dosa, hajat ditunaikan. Banyak lagi. Dan kelebihan kepada orang-orang yang sebagai kita sebut pendakwah bebas ke, pengkuliah ke, penceramah, waktu itulah kena bangkit. Waktu mana ni? Sepertiga akhir malam. Tak apa kata tak boleh waktu tu pun tak apa. Kita kata sebelum subuh. Bangun, bermunajat, solat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ada ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqwamu qila. Dia punya perkataan dia akan mantap. Ada satu pendakwah yang cukup terkenal. Satu soalan yang ditanya kepada dia, ustaz, saya rasa perasaan ini juga pada diri orang lain sama. Saya peribadi saya kagum dengan ustaz. Padahal jadual ustaz ni penuh sana sini. Tapi saya dengar ucapan ustaz ni mantap. Dengan contoh, dengan pencerahan, penjelasan yang saya rasa susah nak dapat kat tempat lain. Sebab itu saya bila terlepas kuliah ustaz, saya rasa rugi. Apa tip ustaz? Dia kata jangan tak bangun tahajud. Sebab apa? Sebab janjian daripada Allah Ta'ala, orang-orang yang seperti saya ini, bila jadikan tahajudnya salah satu daripada rutin harian dia, tiap-tiap pagi itu bangkit, bermunajat, doa kepada Allah Ta'ala, sekurang 2 rakaat,
maka ucapan dia insya-Allah akan mantap. Keluar idea yang berenah. Padahal dia tak ada persediaan. Orang yang sibuk dengan dakwah ini, kadang-kadang mana dan untuk nak merujuk. Kalau kata kuliah dalam seminggu 2-3 kali dan kan. Awak hantar bagi tahu aku awal-awal, kita telefon dah. Ustaz, ganti saya malam ni. Saya tak apa sihat ni. Dah awak tak abang awal. Bagi tahu lah 2-3 hari. Kan? Tapi setengah orang ni Masya Allah, padat kuliah harian dia. Subuh ada, duha ada, pas zuhur ada, pas maghrib, sagi pula ada jemputan pula, lepas isyak 5 kali. Kan? Nampak tak letih, bertenaga, nampak bersemangat, mantap. Kan? Ada yang duk ikut dia ni, yang duk ikut dia, berlainan, tajuk berlainan. Ada juga setengah yang duk mengajar ni, kan? Sini tak tahu apa, dia kopi yang tu lah. Yang dia cerita dekat surau tu dia bawa kat masjid ni. Kan? Macam tu, boleh ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Itu semuanya ilmu. Belah ni tak dengar lagi. Belah sana dengar. Kan? Tapi ada antara pendakwah kita yang cukup hebat. Pergi kat mana pun. Dalam satu hari. Tajuk berbeza. Kan? Tengah tak payah lah. Sekali dengar balik tidur. Hampir dengar sekali. Tak payahlah. Buang masa. Benda tu juga dia akan hebat. Hampir dengar sekali. Kan? Jangan duk kata ustaz ni serupa. Sekali dia pergi, uish, kemah Kau ingat dia tiru yang tadi punya. Nampak tuan-tuan? Apa dia rahsia dia? Qiyamul Lail. Kan? Qiyamul Lail adalah bukan setakat kebanggaan, amalan salafus soleh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi